tak ni? Mak. Mak dah makan belum, Mak? Baju tu, aku dah lipat dah tu. Ada kat dalam. Mak tu macam dah hilang akal lah nak katakan. Macam bapak dah pukul kepala dia. Macam memori dah hilang lah. Umur saya sejak saya masuk sekolah, darjah 1 saya berumur 9 tahun. Dah lapar kau sekarang. Semua dah kasih dah habiskan. Air banyak cakap. Pernah macam time saya kecil-kecil, macam bapak saya pukul mak saya, blok mak saya dari badan. Mak tak lawan balik. Takut dengan bapak lah. Dia macam pekik-pekik, tolong. Macam saya try macam berhentikan bapak, stop lah. Tolong lah, macam mak tengah sakit ni. Macam my father macam continue lah pukul. Saya tahu. Abang balik je mabuk. Kau dah pandai menjawab, eh? Ya, Bang! Bang! Walaupun ditahan di rumah pemulihan akhlak yang sama dan merupakan adik-beradik, mereka tidak rapat dan tidak selesa ditemu bual bersama. Fuad dan Rudi bukan nama sebenar, berumur 16 dan 14 tahun. Mereka adalah dari keluarga yang berpendapatan rendah. Bapa mereka sering memukul bantai ibu mereka. Dan kedua-dua beradik ini telah tercicir dari sekolah semenjak darjah rendah lagi. Dalam family saya, bapak, my father lah, sebagai kerja technician ikon. Mak tak kerja, duduk rumah, jaga bapak, jaga anak. Dia tak kerja, duduk rumah. Macam dia dulu macam balik kerja, dia macam mabuk lah, mabuk. Nanti salah sikit, mak buat salah sikit, macam dia macam darah ni lah. Macam tak leken sikit, habis dia pukul bantai dengan mak. Saya tengokkan je, tak boleh buat apa-apa. Masa tu saya kecil. Kekasaran yang dilakukan oleh bapa mereka terhadap ibu mereka sudah menjadi lumrah dalam hidup mereka. Walaupun mereka mempunyai bapa, beliau bukanlah contoh yang baik, malah membawa kesan negatif kepada mereka. Kesan jangka panjang bagi kanak-kanak ini termasuk keganasan remaja. Mereka juga akan menggunakan kekasaran apabila mereka dewasa kelak. Kajian di Amerika menunjukkan bahawa 30% ibu bapa yang mendera anak-anak mereka pernah didera oleh ibu bapa mereka sendiri. Dan juga mereka berkemungkinan terlibat dalam jenayah. Menurut Cik Nur Haslinda Ibrahim lagi, tanpa kehadiran bapa, ibu harus mengambil alih peranan untuk mendisiplin anak-anak. Bagi ibu yang melaksanakan dua tugas, iaitu sebagai seorang ibu dan bapa, mereka hendaklah melakarkan garis panduan yang jelas serta bimbingan bagi anak-anak mereka. Ibu harus tegas. Apabila si anak melanggar garis panduan yang telah dilakarkan tadi, beliau hendaklah berbincang dengan si anak. Kenapa langkah-langkah tertentu harus diambil? Jika tidak, anak itu dapat meloloskan diri. Beliau akan tetap cuba dan terus mencuba melanggar garis panduan yang telah diberi sehingga beliau diberitahu di mana batasnya. Pasal nak pergi sekolah? Kau dah besar nak jadi apa? Kau nak ikut abang kau? Afsar diam. Cakaplah. Kau tolong saya dia. Aku nak pergi kerja. Rudi kan masih kecil lagi. Takkan nak pergi sekolah? Alah, Rudi boring lah.
Kawan-kawan kat sekolah, ketahukan Rudy. Mentang-mentang Rudy lebih tua daripada orang. Rudy patutnya masa ni dah PMI 6 dah. Lah, takkan pasal tu pun nak berhenti sekolah. Ha? Alah, lagi pun abang. Tengok dia. Dia berhenti masa PMI 4. Asal Rudy tak boleh. Umur saya, sejak saya masuk sekolah, darjah 1, saya berumur 9 tahun. Bapa masa itu tak ada duit. Dia tak kerja. Perasaan saya macam malu lah. Semua budak kecil-kecil, saya seorang besar. Macam tinggi lah. Habis budak perempuan semua ejek-ejek saya. Macam saya geram lah. Ibu bapa tidak harus mengambil remeh apabila anak mengadu diejek oleh teman-teman sedarjah. Sebagai kanak-kanak, pergaulan amat penting dan ia membantu dalam pembangunan emosi dan kepercayaan diri mereka. Ibu bapa harus mempersiapkan diri anak itu sebelum ke sekolah dari segi psikologi, di mana anak itu harus tahu kenapa beliau harus ke sekolah dan kenapa beliau didaftar lewat. Beliau sendiri ingin ke sekolah kerana sedar pentingnya pelajaran. Berbincang dengan anak bahawa rakan-rakan sedarjah dengan beliau lebih muda, lihat reaksi anak tersebut dan galakkan beliau meluahkan perasaan beliau serta buah fikiran tentang isu yang bakal dihadapi. Ibu bapa juga boleh berjumpa dengan pihak sekolah dan berbincang bagaimana anak itu dapat menyesuaikan diri dalam persekitaran yang baru. Berilah sokongan dan bimbingan yang tidak berbelah bagi agar anak itu tahu ibu dan ayah akan sentiasa bersamanya untuk menjalani masa-masa yang susah. Mendaftarkan anak-anak ke sekolah lewat atau memberhentikan anak-anak dari sekolah kerana masalah keuangan sememangnya masih berlaku di kalangan keluarga berpendapatan rendah. Namun, apakah perkara sebegini boleh dielakkan? Terdapat banyak sumber-sumber bantuan yang telah disediakan untuk anak-anak ke sekolah. Pada keseluruhannya, keluarga boleh mendapat bantuan dari pihak-pihak tertentu agar anak dapat meneruskan persekolahan mereka walaupun mereka berada dalam kesempitan. Rudy semakin berkeras untuk berhenti sekolah apabila abangnya Fuad juga telah tercecer dari sekolah ketika di darjah 4. Macam malas ada homework, habis exam, macam leceh lah nak pergi sekolah. Saya juga macam... Abang saya pun berhenti sekolah. Primary 4 lah. Saya macam terikut lah. Macam girik lah. Dia tak balik. Terus bapa macam bising-bising sikit. Terus saya macam ikut dia lah. First Lady. Maaf, tiada jawatan sesuai untuk anda. $110 bang. $10 bang. Macam Bagi Fuad yang telah berhenti sekolah pada umur 10 tahun, beliau menghabiskan masanya di luar bersama kawan-kawan. Beliau juga dibayar $30 sehari oleh penjual VCD haram untuk mengawasi tempat mereka dari pihak berkuasa. nah gaji kau.
70 betul. Cukup lah. Cukup lah. Ya. Siap. Okey, mari kita caw. Jom. Sejak berhenti sekolah, saya campur kawan-kawan lah. Macam pergi Orchard, campur macam-macam lah. Saya ikut kawan, misal ukut semua, budak-budak Samsing semua saya campur. Ada saya pernah ikut lah, macam kawan nak angkat lah ni. Macam kawan cakap, kalau tak angkat tak jiwa saya. Macam saya macam nak jauhkan pada dada tu macam susah. Kawan dah block kan. Dia cakap, okey lah, boleh lah. Tu, saya angkat lah yang dada tu. Kawan-kawan saya ikut. Semasa tu, saya berumur, saya primary 4, saya tengok ramai yang bikin tattoo. Terus saya berhenti sekolah semasa primary 4. Terus saya tengok kawan-kawan saya semua. Terus kawan ajak dekat bikin tattoo hari gini. Lepas tu saya tanya, kena bayar gini. Tak payah bayar. Terus dia pakai mesin. Habis lepas tu dia tanya saya nak bikin tattoo. Dia cakap, saya cakap. Terus saya fikir 2 kali. Saya tengok macam bangga lah bikin tattoo ni semua. Terus saya ikutlah kawan saya. Sekejap, aku dah pergi kerja, aku tak ada duit tau. Kau ada sen? Aku tak ada. Macam kau? Tak ada lah. Patut yang mat tu Patut coba hasil dia. Sekejap, kita kerja dia. Kau kat belakang ambil dompet dia, kita dua distract dia. Jom. Okey. Nanti saya. Bang. Ya, Dek. Bang, boleh tumpah tanya tak? Library kat mana Library. Okey, Adil lah kena pergi mana tau? Pergi belakang. Okey, Adil lah pergi belakang, Adil pusing kanan, pusing kiri sebelah pasar. Bagi Rudi pula, mencuri merupakan antara kegiatannya yang sering dilakukan selepas tercecer dari sekolah. Wang yang dicuri digunakan untuk bersukaria, termasuklah membeli gam. Beliau sering menghidu gam sehinggalah satu hari apabila bapanya mendapat tahu. Sedarilah aku di sini di hadapanmu menanti dakapan. Sedarilah aku di sini hanya merantau. Rudi, mari sini. Bapak. Rudi tolong belikan ayah nasi goreng. Goreng apa? Nasi goreng Pattaya lah. Duit lah. Asal bau gam ni badan kau? Mana ada, Pak? Ayah bau badan kau ada bau gam Gam? Kau ada hidung gam Mana ada? Menjawab lagi Tak ada. Tak ada? Tak ada. Cakap bohong lagi Sejak hari itu, tamparan bapanya seolah membuat beliau serik dan takut untuk menghidu gam lagi. Setelah mensia-siakan masa, Fuad cuba pula untuk bekerja. Namun, beliau sukar mendapatkan pekerjaan kerana masih belum membuat kad pengenalan kerana tercecer dari sekolah lebih awal. Bukan itu saja, kelulusannya yang tidak seberapa menghindarinya dari mendapatkan sebarang pekerjaan walaupun hanya di restoran sekitar. Susah, umur saya tak cukup. Tu saya try kerja kedai kopi sebagai macam cuci pinggan mangkuk lah. Tu satu dia saya dapat kerja sebagai kedai kopi. Kalau saya continue saya pergi sekolah, hidup senang lah. Macam dah senang, macam dah boleh senang dapat kerja lah. Keluarga yang berpendapatan rendah seolah-olah lebih terdedah kepada masalah sosial. Tetapi adakah sememangnya mereka ini adalah golongan yang berisiko tinggi? Risiko bagi setiap keluarga untuk menghadapi gejala-gejala yang tidak diingini memang ada. Faktor-faktor yang boleh menyebabkan masalah sosial adalah keluarga yang berpecah belah, disebabkan perceraian ataupun ketua keluarga berada di pusat pemulihan dada ataupun penjara. Sumber kewangan keluarga tidak mantap, kurang bimbingan daripada ibu, bapa, waris, komunikasi tidak berkesan di antara ahli keluarga, tahap pendidikan yang tidak begitu tinggi. Namun statistik menunjukkan bahawa ada kaitan di antara keluarga berpendapatan rendah dan taraf pendidikan dengan gejala masalah sosial seperti kececeran dalam pelajaran, penagihan dada,
kenakalan remaja, seks rambang. Tetapi ada juga keluarga yang masih dapat mengatasi masalah yang telah diperkatakan tadi. Kita ambil contoh dari akhbar atau berita, terutama sekali selepas kelulusan peperiksaan diumumkan. Terdapat ada anak Melayu kita yang mampu meraihkan kejayaan walaupun keluarga mereka berpendapatan rendah atau mempunyai ibu tunggal. A terrorist attack. Senang diberikan tekanan seolah diriku saja yang bermain dan berpegang hidup menjaga dua hal. Mat, lu sudah buat tai, lu mau lari je, Pak? Ha? Lu sudah pukul member gua, lu mau lari je, senang-senang gitu. Mana kau nak lari? Sudah, bantai dia jangan buat seni ya. Setelah kejadian itu, Fuad ditangkap polis dan dihantar ke rumah kebajikan Muhammadiyah. Beberapa bulan kemudian, adiknya Rudi pula ditahan di tempat yang sama atas tuduhan membakar rumah. Ketika di rumah kebajikan ini, pada awalnya kedua adik-beradik ini didapati mempunyai masalah menulis dan membaca kerana berpendidikan rendah. Mula-mula saya tak tahu tulis. Sikit-sikit tahu baca lah. Sekarang saya dah pandai tulis dengan baca lah. Sejak saya dulu macam tak tahu baca, tak tahu tulis. Sekarang dah kuat improve lah. Belajar macam agama, belajar sebagai best English. Kini program-program di rumah kebajikan ini banyak telah menyedarkan mereka tentang kesilapan mereka dahulu. Mereka berusaha untuk menyambung semula pelajaran demi menyelamatkan masa depan mereka. Sejak saya masuk sini, tu saya macam ingat lah masa saya kat luar, saya tak balik, tak tidur gini. Terus sejak saya masuk sini, macam ada berubah sikit. Terus macam ustaz, ada agama, macam dia ajar kuliah semua, mengaji. Saya rasa macam nak continue pelajaran lah. Macam saya tengok orang ramai susah cari kerja. So, macam continue lah. Buat apa bapak nak buta ni? Jadi tuan lah, malam. Semarang lah. Tu macam Fuad je. Fuad! Lupa member apa? Mana dia pergi? Tu budak dah kental lah sekarang Biarkan lah dengan dia. Kental salah orangnya. Ada lah macam kawan saya nak cuba tarik balik. Macam saya macam buat bodoh je. Saya macam action nak pergi toilet lah. Saya action nak pergi toilet tu saya macam saya jauh pada dorang, tu saya jalan lah pada dorang. Setiap kali Fuad terjumpa akan kawan-kawan samsengnya dahulu, beliau akan menghindari mereka. Rudi pula kini malu akan tatunya yang dibanggakan sedikit masa dahulu. Kedua adik-beradik ini ternyata mahu kembali ke pangkal jalan.
Cita-cita saya macam nak jadi kerja sebagai technician. Macam repair kereta, motor. Saya macam mesal lah nak campur gangster. Macam saya macam nak ingat belajar. Nak belajar balik dah macam susah. Macam tak mau masuk geng lah, macam waste time lah. Waste time macam zaman gangster dah habis lah. Macam zaman duit sekarang. Ibu Fuad dan Rudy kini tinggal bersama abang sulung mereka. Abang kedua beradik ini tidak mahu ibu mereka diseksa oleh bapa mereka lagi. Kini bapa mereka tinggal sendirian. Akibat sering dipukul bantai suami, ibu mereka mengalami tekanan mental hingga hari ini. Mak tu macam dah hilang akal lah nak katakan. Macam bapa dah pukul kepala dia. Macam memori dah hilang lah. Geram juga lah pada bapa. Tapi nak lepaskan geram pun macam dah lambat lah. Sebab bapa saya buat mak saya sampai gini lah. Tak turun bawah semua. Terus saya macam sedih lah. Saya tengok mak orang semua turun. Pergi shopping dengan keluarga. Tapi mak saya tak buat gini. Akibat perbuatan bapa mereka, perhubungan antara ahli keluarga Fuad dan Rudy retak. Ambil satu langkah ke belakang, kena pasti apakah faktor-faktor yang menimbulkan keretakan tersebut. Untuk membuat pembaharuan, cuba hentikan perangai atau tabiat lama. Cari cara-cara baru bagaimana pertalian adik-beradik ataupun anak beranak tadi boleh diperutuhkan semula dan boleh menyokong pembaharuan itu. Sebagai contoh, si bapa tidak lagi menggunakan kekerasan sebagai alat untuk berkomunikasi bersama keluarga. Beliau mahu lebih banyak berbincang dengan isteri dan anak-anak. Fuad dan Rudy merupakan antara mereka yang hanyut kerana keluarga yang porak-peranda. Tetapi, adakah ada harapan bagi anak-anak dari keluarga sebegini untuk keluar dari lingkaran hanyut? Setiap keluarga mempunyai kekuatan tersendiri. Oleh itu, mereka boleh dan mampu untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Walaupun mereka mempunyai masalah yang sukar untuk ditangani, dengan wawasan dan matlamat yang hendak dicapai, insya-Allah masalah itu dapat dihuraikan. Ibu saya macam tolong saya, macam tak mau buat kerja bodoh. Dalam keluarga saya macam minta saya nak sambung keluarga saya balik lah. Saya tak nak macam berpecah. Saya nak macam berkeluarga, makan sama-sama.